Okey, semua orang boleh nampak? Okey. Baik. Jadi kita sambung lagi untuk hari ini. Boleh nampak Jihang ada nampak kat situ. Mei Hui, okay, thank you for the response. Kita sambung So banyak-banyak buat latihan. Kamu boleh buat lah. Jadi kita masuk hari ni luas poligon, senang saja. Ada formula, ada rumus yang kamu boleh guna pakai dan cari dan selesaikan masalah. Okey. Jadi luas poligon yang pertama sekali kita nak tengok rumus yang untuk mencari luas satu poligon. Bila cikgu sebut poligon, okey, luas segitiga, poligon ni ada sama ada segitiga, segi empat, pentagon, hexagon, tu semua adalah poligon lah. Okey, bentuk-bentuk ni. Macam sekarang cikgu ada segitiga. Okey, segitiga A, B, C dah diberi koordinat A, X1, Y1, koordinat pertama, koordinat B, X2, Y2, koordinat C, X3, Y3 lah sebab C koordinat yang ketiga. Okey, bila kita diberi koordinat untuk segitiga, apa-apa poligon pun, segi empat ke segitiga, kita boleh cari luas menggunakan koordinat tu. Okey, tak payahlah kamu, sebelum ni kamu cari luas, kamu ada rumus setengah, darab tapak, darab tinggi kan? Selain daripada ini, kalau kamu dapat cari, kalau segitiga tu bersudut tegak, kita boleh guna ni setengah darab tapak darab tinggi. Okey, ini untuk luas segitiga. Okey, lagi mungkin kamu boleh guna formula luas segitiga yang kita baru belajar di bab hujung tu kan, iaitu setengah darab AB sin C. Okey, so ada satu formula, dua formula. Formula yang ini adalah formula yang menggunakan koordinat. Okey. Okey. Ni pakai ni punya ni. Okey. Yang ni yang menggunakan koordinat. Baik, kamu tengok. Caranya mudah saja. Ambil koordinat kamu, katakan yang pertama letak X di atas 1/2 tu sebab memang segitiga kita ada formula 1/2 kan. 1/2 darab, ambil titik yang pertama, koordinat yang pertama X1, Y1. Kemudian sambung dengan koordinat yang kedua, X2, Y2, X atas, Y bawah. Kemudian letak koordinat yang ketiga, X3, Y3. Kemudian letak koordinat yang pertama balik. Tutup balik dengan koordinat yang pertama. Okey. 1, 2, 3 tutup balik yang pertama. Nampak? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X1, Y1. Tutup balik. Dah habis 3 koordinat, tutup balik. Kalau kita nak cari luas segi empat, maksudnya masuk koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga, koordinat keempat, masuk dulu baru tutup balik dengan koordinat pertama. Mesti tutup balik dengan koordinat yang pertama. Okey? Kemudian kamu dah buat modulus ni kan, tanda modulus, kamu kena fahamlah apa maksud modulus ni? Apa maksud modulus? Ni garisan kurungan tegak ni. Apa maksud dia? Anyone? Apa maksud kurungan tegak tu? Modulus. Jihang ingat tak? Berarti positif. Okay, good. Apa saja dalam tu yang bernilai negatif, jawapan dia negatif ke, positif ke, bila buka tanda modulus tu, jawapan kita terus tukar jadi positif. Okay, tukar negatif jadi positif. Kalau positif, biarkan positif. Jangan pula nanti positif kamu tukar jadi negatif pula. Okay, biarkan dia positif. Semua mesti positif. Sebab ini pun luas. Luas tak ada negatif kan, luas positif. Okay, jadi kita tengok modulus X1 darab ke depan itu warna merah ni, semua darab ke depan kita tambah. Tengok, tambah. Tambah X1 darab Y2 tambah X2 darab Y3. X1 Y2 tambah ini, kemudian darab X3 darab Y1. Nampak kan? Okey. Kemudian itu darab ke hadapan. Bila kita silangkan X2 ni, nampak tak silangkan ni kita tolak. Yang biru ni kita tolak. Ini tolak, tolak, tolak. Patah balik ke belakang tu ke atas kita tolak. Jadi X2 darab Y1, X3 darab Y2, X1 darab Y3 itu tolak. Yang ke hadapan ni yang first kali kita tambah, patah balik tu kita tolak.
And then kamu dapatlah jawapan. Yang ni semua darabkan, tambah, kemudian yang belakang tu darabkan, tolak. Ini sebenarnya tolak lah, cuma dia letakkan dalam kurungan. Okey, yang penting kamu faham yang ni, gantian ni. Okey, boleh tak? Jadi semua luas segitiga dah siap. Kira tu semua hasilnya kamu darabkan dengan 1/2. Dalam tu, dalam modulus apa saja negatif positif tukar jadi positif. Okey, boleh? Tak susah ni, jangan risau. Quite easy untuk cari luas, agak senang lah kaedah dia. Baik, kita tengok senang tak senang. Soalan yang pertama ni, cari luas segitiga ABC. So segitiga, koordinat dah bagi yang pertama, koordinat yang kedua 53, koordinat yang ketiga C adalah 28. Okey, jadi kita guna saja formula luas sama dengan mesti ada setengah. Sebab segitiga jangan lupakan setengah tu, okey. Merajuk dia nanti. Okey, letakkan koordinat pertama dulu. So negatif 4, negatif 6. Kemudian letakkan koordinat yang kedua. 5, 3. Hati-hati positif negatif pada koordinat Letakkan koordinat ketiga. 2, X atas, bawah tu Y. Okey, dah habis 3 koordinat, tutup balik dengan koordinat pertama. Negatif 4, negatif 6. Okey. Boleh? Kalau cikgu tukar, katakan cikgu punya cara tak sama kamu. Cikgu letak B tu koordinat pertama, C koordinat kedua, A koordinat ketiga. Boleh tak? Boleh tak macam ni kelas? Boleh? Ataupun tukar lagi. C koordinat pertama, A koordinat kedua, B koordinat ketiga. Boleh tak? Okey, Kak Asen kata boleh. A, B, C. Katakan ini koordinat dia kan? Baik, bila kita letak koordinat, tak kisah siapa yang pertama, siapa yang kedua. Asalkan kita guna putaran yang betul. Okey, boleh C yang pertama, A yang kedua, B yang ketiga. Boleh, tak ada masalah asalkan putaran dia betul. Boleh B yang pertama, A yang kedua, C yang ketiga. Putar macam ni. Boleh, tak ada masalah. Okey, mungkin A yang pertama, mungkin C yang pertama, B yang kedua, A yang ketiga. Boleh, asalkan satu putaran dia. Okey, pusingan dia betul. Alright, jadi bolehlah jawapan dia mana-mana. Mungkin tak nak A1 boleh. Okey, kemudian kita akan buat 1/2 darab. Ini yang kita nak. Markah bermula di bawah ni. Okey, markah atas belum ada markah, di bawah baru ada markah. Okey, yang biru ini kita akan tambah ke hadapan kan. So negatif 4 darab 3, darab letak kurungan je, jangan letak tanda darab tu susah. Okey, tambah 5 darab 8, kita buat satu-satu dulu sebab baru kan hari ni. 2 darab negatif 6. Okey, kemudian kita akan patah balik, bila kita patah balik tu kita kena tolak. Yang merah ni tolak. Okey, tak kisahlah kamu nak buat depan dulu ke belakang dulu pun boleh. Tolak, katakan cikgu buat yang depan, 5 negatif 6. Tolak. 2 dengan 3. Yang kedua kan, yang silang yang kedua ni 2 dengan 3, kemudian tolak lagi negatif 4 dengan negatif 6. Okey, letak negatif tu dalam kurungan baik-baik. Okey, tadi bila tolak, ini yang merah tu, tolak. Start yang merah tu je tolak. Patah balik je tolak. Negatif 4, negatif 5, tolak 5 darab negatif 6, tolak 2 darab 3, tolak negatif 4 darab 8. Tolak memang dalam rumus. Negatif ini nilai tu memang negatif, sangat perlu hati-hati. Okey, markah akan start di sini. Markah bukan start di atas, markah start di sini. Okey, atas tu tak ada markah. Baik, jadi sekarang tinggal kita kira baik-baik lah. Kira baik-baik. 1/2. Okey, negatif ni boleh tekan kalkulator. Sebelah ni berapa? Ataukah kamu tekan kalkulator satu kali? Berapa jawapan? Okey, tolong cikgu tekan berapa? Negatif 4 kurungan 3 tambah 5 kurungan 8 tambah 2 kurungan negatif 6, tolak 5 kurungan 6, negatif 6, tolak 2 kurungan 3, apa dia cik? 4, negatif 48. Negatif, okey. Terima kasih Jihang. Kenapa salah tu? Negatif 4 dengan 8. Negatif 4 dengan 8. Okay, go.
Tolong cikgu tekan berapa dapat jawapan? Kalkulator ada kan, tengah sekali je. 72, semua tu. Orang lain tolong semak. 72, Sinting, Meng Hui. Okay. So modulus 72, Min Halina. Okay, terima kasih. Jadi modulus 72, bila kita buka kurungan modulus tu memang kita dapat positif juga. Maksudnya kita akan darab saja. 1/2 darab 72 adalah 36. Okay, kamu kena faham kamu cari apa? Kamu cari luas. Jadi unit square. Apa unit dia lah, tak kisahlah. Sentimeter, kalau sentimeter, sentimeter square. Boleh? Senang aja kan? Okay. Boleh. Quite easy lah hari ni. Cikgu pun tak masuk banyak hari ni. Satu bahagian ni je. Baik, tengok sekarang. Tukar sikit. Tadi soalan direct saja, cari luas. A, B, C, koordinat dah bagi cari luas. Ingat, apa bentuk pun segi 4 ke segi 3, ikut turutan, tutup balik dengan first koordinat yang kita pilih. Alright. Sekarang contoh 9. Ditukar sikit je. MX memang selalu macam ni kan. Koordinat bagi bucu sebuah segitiga adalah A, B, C. Dia beri A 85, B -2, -3 dan C K -1. Cari nilai yang mungkin bagi K tu dia. Dia nak cari ni K. Cari apa nilai yang mungkin bagi K jika luas segitiga. Dia sudah beri luas. Luas sama dengan 14. So quite easy lah kita gunakan formula tadi, samakan dengan luas. Okay? Kita guna formula tadi, kemudian kita kira lah samakan dia dengan luas. Luas sama dengan 1/2. Okay, terus masuk je. Tengok, tak payah hafal rumus. Masuk aja susunan dia. Titik 1, titik 2, titik 3, kemudian tutup balik dengan titik 1. Okay. So yang pertama 8 dengan 5, yang kedua -2 dengan -3, kemudian K dengan -1, tutup balik dengan yang pertama 8, 5. Alright. Situ belum ada markah. Jangan lupa samakan dengan luas sebab luas kita dah ada 18. Betul kan? Okay, tolong semak untuk cikgu. Baik, sekarang kita nak cari K. Okey, bila kita nak cari K, 1/2 ni cikgu siap-siap pindah, boleh kan? Cikgu siap-siap pindah 1/2 pergi kanan. So, kita akan buat yang ini saja di sebelah kiri. Kita buat macam biasa. 8 -3 tambah -2 -1 tambah K darab 5. Okey. Itu sebelah yang tambah. Okey, sebelah yang tolak yang ini. Okey, cikgu ambil dari depan, tolak -2. Dia memang ada negatif. Tolak tu dalam formula. -2 darab 5, tolak K darab -3, tolak 8 darab -1. Okey, jangan lupa samakan dengan 18 darab 2. 2 datang daripada kiri tadi. Okey. Baik, modulus pun kita tak boleh lupakan. Okey, sekarang tolong cikgu berapa dalam kurungan ni? 8 darab 3, kecuali tolak 3K ni tak boleh selesai. Alright. Yang lain dapat apa? Kamu tekan yang lain kecuali tolak 3K. Yang ni jangan tekan. Okey, dalam kurungan dapat berapa? Tolong. Semua orang. Kan cikgu pesan selalu main dengan kalkulator. Okey, modulus berapa? Tekan semua kecuali tolak K tolak 3 tu. Lamanya cepat. Tekan baik-baik. Jihan, Cik Asai? K? Yongzhen? Oh, ada K 2 kali ya? Right. K ada 2 kali. K darab 5, 5K. Tambah 3K, 8K. Okey, yang lain dapat ke 8K tolak 4? Kecuali 2 ni.
Negatif 4 tambah 8K. 36. Okey. So sama dengan 8K tolak 4. Okey, dalam kurungan tu semua orang dapat tak? 8K tolak 4 sama dengan 36 ataupun negatif 4 tambah 8K sama dengan 36. Semua orang dapat ni? Yang lain? Kalau tak dapat bagi tahu. 8K, Kak Seng 8K tolak 4 sama dengan 36. Okay, good. Make sure kamu practice dengan kalkulator. Modulus 8K tolak 4 sama dengan 36. Okey, cikgu harap orang lain pun dapat. Okey, cikgu teruskan Baik, sekarang soalan minta cari K. Tengok baik-baik dalam kurungan modulus ni. Okey, dalam kurungan modulus kita kena pertimbangkan dua jawapan. Mungkin dalam kurungan ni jawapan dia bernilai positif. 8K tolak 4 adalah satu nilai. Bila kita buka kurungan dapat 36. Maksudnya kamu kena note baik-baik kat sini. 8K tolak 4 ni kenapa tak keluar warna purple? Okey, 8K tolak 4 ni mungkin dalam tu sebelum tu adalah positif 36. Mungkin dalam 8K tolak 4 ni sebelum tu adalah negatif 36. Boleh faham tak? Cikgu Pak ni boleh faham? Boleh? Kalau 8K tolak 4, faham, Jisim faham Okey, kalau 8K tolak 4 jawapan dia 36, buka tanda modulus tu kamu dapat positif 36. Kalau 8K tolak 4 tu dalam tu jawapan dia negatif 36, bila kamu buka tanda modulus tu itu yang kita dapat 36 juga. So kena pertimbangkan dua-dua jawapan ni. Kita akan buat mungkin 8K tolak 4 tu sama dengan 36. So dari situ K kita dapat 36 tambah 4 bahagi 8. So berapa? 36 tambah 4 is 40 bahagi 8, 5. Okey, dapat 5K. Mungkin juga atau 8K tolak 4 tadi tu jawapan dia sebenarnya negatif 36. Negatif 36 pun boleh. Kita buka balik tanda modulus tu jadi positif. So kat sini K kita dapat sama dengan negatif 36 tambah 4 bahagi 8. So berapa tu? Negatif 32 bahagi 8. Negatif 4 Kak Sen kata. Okay, so cari soalan dia pun cakap cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. So itulah jawapan kita, nilai-nilai yang mungkin. Okay, boleh faham kelas? Nampak tak soalan adalah soalan luas tapi dia dah beri luas. Dalam koordinat ada satu nilai yang kita tak tahu, so jangan risau, kita gantikan saja dalam formula luas yang betul. Okay, ganti saja kat situ. Kemudian hati-hati dengan tanda positif, negatif dan tolak tu tambah tolak. Sama ke dengan luas yang dia dah beri. Selesaikan dalam kurungan, apa nombor yang kita boleh tekan kalkulator kita selesaikan. Okay, K dengan K kita kumpulkan. Di sini yang penting ni, cikgu risau kalau kamu tak boleh nak catch up kat sini. Ada yang bagus, boleh nampak, jelas-jelas lah. Bila ada modulus 8K tolak 4, kita kena pertimbangkan dua-dua jawapan. Satu untuk positif 36, bila buka dapat 36. Satu untuk modulus negatif 36, bila buka dapat 36 juga. So ini dia. Dua tu akan beri dua jawapan. Okey, boleh? Cikgu teruskan Okey. Baik, menentukan luas segitiga menggunakan, ini bukan segitiga ni, cikgu lupa tukar. Luas segi 4. Okey. Luas segi 4 menggunakan rumus. Right, ada samalah macam tadi, nampak tak? Sama je. Okay, luas pertama kita sudut koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga, koordinat keempat. Habis 4 koordinat tutup balik dengan koordinat pertama. Okay, boleh kan? Sama je. Cuma dia nampak lagi panjang lah sebab ada 4 koordinat. Jadi nak tutup lagi satu dengan koordinat yang pertama balik. Okey, kat sini pun sama macam tadi. Kamu boleh ambil mana-mana sebagai koordinat pertama kamu. Katakan cikgu ambil ini yang pertama. Dengar baik-baik untuk segi 4. Segi 3 jarang ada masalah. Katakan C cikgu ambil yang pertama. Yang kedua cikgu boleh ambil D ataupun B. Okey, cikgu ambil D yang kedua. Yang ketiga cikgu ambil A, koordinat dia. Yang keempat cikgu ambil B. Okey, ini tak ada masalah. Boleh cikgu kata asalkan dalam pusingan yang betul.
Okay, dia pusing betul keliling koordinat tu. Okay. Kalau cikgu tak nak ambil yang itu. Okay, let's say cikgu tak nak ambil C yang pertama. Okay, dengar lagi. Dengar baik-baik. Katakan cikgu nak ambil B yang pertama. Untuk yang kedua, cikgu boleh ambil C dan A sahaja. Cikgu tak boleh ambil D yang kedua. C yang ketiga. A yang keempat. Okay, nampak tak? Apa yang berlaku kat sini? Adakah kita dapat satu pusing? Nampak tak beza tadi? Cikgu cakap mesti pusing betul-betul keliling koordinat tu. Ataupun kalau tak nak pusing ikut jam, pusing lawan jam pun boleh. Ini boleh, ini boleh. Ini tak boleh. Koordinat ni kalau kamu susun, ambil yang pertama yang ini koordinat B, kemudian ni koordinat D, ini koordinat C, ni koordinat A, dan kamu pun tutup balik dengan koordinat B. Pandai ingat tu, cikgu pesan tutup balik. Tapi kamu terlupa, tak boleh ambil cross macam ni. Mesti ambil ikut putaran. Putaran ikut jam ke, lawan jam ke, ikut susunan lah. Faham? Kalau kamu ikut yang biru ni, dia dah salah. Jawapan kamu mesti salah punya. Faham? Faham ke? Faham? Okay, good. Make sure jangan buat kesilapan ni. Boleh ambil, tak ada masalah, boleh ambil DCBA, boleh? DCBA, boleh? Ataupun nak ambil BADC, boleh? Ataupun mungkin ambil BCDA, boleh? Asalkan dia putar betul-betul. Jangan cross dia. Okay, jangan ambil ACBD, cross, tak boleh. Tak dapat luas. Okay, Nah, ini cikgu tak payah terang banyak-banyak formula. Ganti tu maksudnya sama macam tadi. Kehadapan ni kita tambah, yang merah ni tambah. Nampak tak? Dia tambah, yang merah, guna merah lah. Okay, kita akan guna merah sebab dia tambah tu. Darat silangkan, kemudian tambah. Untuk yang biru tu kita tolak. Ni dia tolak. Tolak, letak kurungan ni maksudnya semua dalam kurungan tu dah ditolak lah. Kemudian dia asingkan. Okay, kalau tak ada kurungan, kalau tak letak kurungan ni tolak. Boleh? Ni sama je macam tadi. Okay, cikgu tak payah terang banyak-banyak. Kita terus tengok soalan. Cari luas segi 4 PQRS. So, soalan luas macam ni saja. Dia akan tanya luas ataupun dia tanya koordinat. Dua jenis soalan saja. Sebab tu cikgu kata hari ni senang. Okay, PQRS, kamu boleh ambil QRSP, kamu boleh ambil RSPQ, tak ada masalah. Lagi senang kita ambil yang ni pertama, kedua, tak payah susah-susah. Pening-pening nak fikir kan. Ikut susunan dah. PQRS, memang dah putar elok. Jadi kita buat, bersedia untuk tekan kalkulator sebab ini banyak. 3, 5, negatif 1, 3, 2, negatif 3, 4, 1. 4 koordinat dah masuk. Tutup balik dengan 3, 5. Okay. Jadi kita buat lagi 1/2. Ke depan ni kita darab dan tambah. So 3 darab 3, 9. Kalau nak darab terus pun tak ada masalah. 9 tambah. Negatif 1 darab negatif 3 is 3. Ni nampak cikgu dah bergerak sikit. Tadi cikgu tunjuk yang asas-asas tu. Yang asal-asal mana dia datang. Tambah 2 darab 1, 2. Boleh congak terus tulis. Tambah 4 darab 5, 20. Okey. Kemudian tolak pula. Dah habis kita tolak pula. Patah balik ni kita tolak. Okey. Tolak negatif 1 darab 5. So negatif 5. Tolak lagi 2 darab 3. Positif 6. Tolak lagi 4 darab negatif 3. Negatif 12. Letak dalam kurungan. Tolak lagi 3 darab 1, 3. Okey, letak balik tanda modulus tu. Ni nampak lebih mudah dah sikit kan? Jadi sekarang tekan kalkulator dapat berapa? Tak ada dah kurungan banyak-banyak. Sebab tadi kita tulis satu-satu. Sekarang kita dah advance ke depan sikit. Cikgu dah boleh bergerak sikit. Sebab kamu dah faham yang tadi. Okey, berapa kelas?
12 tambah 2, 14 tambah 20, 34 tambah 5, 39 tolak 6, 33 tambah 12. 45. Apa? 21? Kak Seng? 22? Cuba orang lain. 12, 14. Oh, Kak Seng dah bagi jawapan. So dalam kurungan tu modulus 42 macam ni kan? Betul Kak Seng? Betul Yongzen? So luas dia terus tadi dah dapat jawapan 21 Kak Seng kata. So 21 unit kuasa 2. Okey Kak Seng betul. Sinting 42, Jihan pun dapat. Okey, praktis tekan kalkulator. Boleh follow ke yang cikgu terus darab ni? Darab tambah. Boleh kan? Boleh. Okey, so itu soalan yang seterusnya, contoh yang ketiga. Cikgu cakap tadi soalannya sama ada cari luas terus ataupun dia suruh kamu cari nilai-nilai pemalar dalam tu. Okey, sekarang kita nak tengok soalan yang penyelesaian masalah. Okey, soalan penyelesaian masalah. Baik, ni. Bucu sebuah segitiga. A, B, C. Okey. Ada 3 bucu. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi AC dan BC. Oh, dia ada campur, nampak tak? Dia dah main-mainkan kamu. Ada titik tengah pula, dia kata. Okey. Ini segitiga. Dia dah bagi tahu itu segitiga. M dan N adalah titik tengah untuk AC. A pergi C, M titik tengah dia. B pergi C, N titik tengah dia. Okey, cari koordinat M dan N. Cari nisbah luas segitiga CMN kepada luas segi 4 AB and M. Wow, okey, soalan dia agak panjang tu. Cikgu sediakan banyak ruang. Okey, kita tengok satu-satu. Don't worry, kita go to the question slowly. Dia kata cari M. M baca balik, baca baik-baik. M dan N masing-masing titik tengah AC. M adalah titik tengah AC. Okay, cari M, maksudnya kita akan ambil A dan C. Ini untuk M. Baca baik-baik, bukan M tu AB, tak AC dan N untuk BC. Okay, so formula titik tengah, ambil X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Ni pantas siapa yang cekap buat tu dia dah tahu dah ni. So antara A dan C, negatif 4 X1 tambah negatif 2 X2 bahagi 2. Okey, berapa koordinat situ? Kemudian apa Jason baru masuk. Okey, koordinat Y dia negatif 3 tambah 3 bahagi 2. Okey, apa koordinat dia? Negatif 4 tolak 2, negatif 6 bahagi 2, 3. Betul ke? Tolong semak untuk cikgu. Negatif 3, sini kosong. Betul tak? AC. Negatif 3 tambah 3 kosong bahagi 2 kosong. Boleh? Boleh? Okey. Senang je. Mesti semua orang boleh. Cikgu tahu kamu boleh. Okey, N pula. N dia kata adalah titik tengah untuk B dan C. Tak keluar lagi kalau tu. Okey, B dan C. So kita akan tengok B dan C. Pilih koordinat yang betul. Ada 3 koordinat. Hati-hati. So kita akan cari titik N. Kita ambil formula yang sama. 7 untuk X. 7 tambah negatif 2 bahagi 2 untuk koordinat X. Untuk koordinat Y, 2 tambah 3 bahagi 2. Okey, berapa kelas? 7 tolak 2 bahagi 2, 5/2. Betul ke? BC. Okey, 5/2 kan sini? Okey, sini pun 5/2. Okey tak? Sama tak dengan kamu? Okey, sama luas sama koordinat dia. Alright. Sekarang kita dah dapat soalan A, cari koordinat M dan N. Sekarang kita nak tengok soalan B, nisbah luas segitiga CMN kepada luas segi 4 AB and M. So kita kena buat apa tu? Mula-mula kita nak kena buat apa? Buat apa ni?
Dia kata nisbah ni. Nisbah luas. CMN kepada luas A, B and M. Maksudnya luas yang pertama, ini luas yang kedua. Maksudnya kamu kena cari luas yang pertama, nisbahkan dengan luas yang kedua. Kena cari luas lah. Dia kata nisbah luas. Nak bagi jawapan dalam bentuk ini. Kena cari satu-satu luas. Cari dulu CMN. Okay. Sini M, sini N. Okay. So kita buatlah perlahan-lahan. Soalan B. Kita akan buat soalan B. Luas CMN. So ia adalah 1/2 darab. Okay, sini CMN. C dia adalah ini. M dia adalah ini dan N nya adalah ini. Okey, segitiga tak ada masalah. Kita ambil turutan huruf dia. C, M, N maksudnya C pertama, M yang kedua, N yang ketiga. Okey, -2, 3. M -3, 0. N adalah 5/2, 5/2. Itu dia. 5/2. 5/2. Dan tutup balik dengan -2, 3. Okey, tolong cikgu berapa dapat ni? 1/2. Ini darab terus, 0. 3 darab -5/2 tambah -3 darab 5/2. Kemudian tambah lagi sekali 3 darab 5/2 lagi. Okey, kemudian kita akan patah balik, tolak pula. Okey, ni tolak yang hijau ni. Tolak -3 darab 3. Okey, boleh terus congak adalah -9. Kemudian tambah tolak 0, yang ni 0. Tolak lagi yang ni 5/2 darab 0, 0. Kemudian -2 darab 5/2. Okey, -2 darab 5/2. Okey, berapakah luas dia? Dekat sinilah takut tak muat. Okey, berapa luas dia kelas? Banyak kan nombor. Ini je lah kelemahan dia. Dia banyak nombor. 14 Sinting. Setelah bahagi 2 ke Sinting? Setelah bahagi 2 ke? 14 tu dalam modulus. Okay, alright. Sinting bagi yang dalam kurungan tadi kan? Okay, tak apa. So, maksudnya 1/2 darab 14, 7 unit square. Okay, thank you yang respon tu. Kemudian kita cari luas A, B and M. Okay, bila dibagi macam ni teruslah kita ambil. Ini 1, 2, 3, 4. Hanya pening-pening. Okay, ambil terus itu 1, 2, 3, 4. Luas A, B and M. So formula 1/2. Ambil A yang pertama, -4, -3. B yang kedua, 7, 2. N yang ke N. Okay, N yang ketiga. Sini N kan? N tadi. 5/2, 5/2 dan M yang keempat. -3, 0. Okay, itu habis dah 4 koordinat. Jangan lupa tutup balik dengan -4, -3. Okay, lebih panjang kali ni. Okay, kita buat perlahan-lahan. Cuba, semua orang kena smart kamu punya skill tu. -4 darab 2, -8. Ingat kita akan tambah ke depan ni. 7 darab 5/2 tambah 7 kurungan 5/2. Okey, dah ada gangguan kat situ. Ini 0. Tambah lagi 3 darab 3. -3 darab -3 positif 9 tambah 9. Okey, dan untuk tambah ke depan, hati-hati kita akan buat tolak ke belakang pula. Okey, tolak. 7 darab -3, -21. So letak dalam kurungan -21. Tolak lagi 5/2 darab 2. So 5, tolak 5, positif tadi. Tak payah letak kurungan. Tolak lagi 3 darab, -3 darab 5/3. So ada -3 darab 5/2. Okay, dan last kali -4 darab 0, tolak 0. Habis. Okay, hati-hati kira berapa? Berapa?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 42. Selepas bahagi 2 ke Kak Aseng? 42 dalam kurungan. Okey, Kak Aseng punya 42 tu dalam kurungan. Belum Kak Aseng kata. Okey, selepas bahagi 2, 42 adalah 21 unit kuasa 2. Okey, kita dah cari luas yang pertama CMN, luas yang ketiga ABNM. Jadi sekarang kita jawab soalan dia, soalan minta nisbah. Okey, nisbah luas adalah 7 nisbah 21. Okey, CMN nisbah ABNM. Boleh tak? Boleh? Boleh tinggal kat situ ke? Nisbah tu boleh habis kat situ ke? Tak boleh nisbah ni tak boleh tinggal macam ni sebab boleh simplify lagi. Okey, betul Jihan kata. Boleh simplify lagi, so kamu kena tulis yang paling mudah untuk nisbah. So dia sama dengan 1 nisbah 3. Tak boleh tinggal yang belum simplify, itu belum jawapan akhir. So tak ada markah kat sini, markah pada 1, 3. Okey, ni soalan lagi, kita tengok. A, B, C, D ialah bucu sebuah segi empat selari A, B, C, D. Dia bagi tahu dah segi empat selari. Bila dia sebut, maksudnya ada point yang penting kat situ. Segi empat selari, dua ni selari. Kemudian yang bawah ni selari pula. Selari kita tahu kat situ, kecerunan dia sama. Okey. A, B, C, D. M ialah titik persilangan perpenjuru AC dan BC. Ni perpenjuru. Di situ dia bersilang. Maksudnya titik tengah lah tu kan. Titik tengah DB adalah DM. Titik tengah CA adalah DM juga. Itu pun kita kena faham bila dia bersilang. Cari koordinat C dan M. Alright. Cari koordinat C dan M. Kat mana M? Oh ini M. C di hujung. Okey, boleh cari apa dulu? Boleh cari apa dulu? M dulu. Okey. Tak boleh cari C lagi. Kena ada M dulu. M adalah titik tengah. Jadi kita akan cari titik tengah dia. Okey. Jadi kita cari titik tengah lah sebab yang ini yang kita kena faham. Dia adalah persilangan perpenjuru, maksudnya M adalah titik tengah. Jadi kita ambil titik tengah lah. Cikgu rasa semua orang tahu ni. Jadi ambil X je, negatif 1 tambah 5, titik tengah antara D dan B. Okey, D dan B. Negatif 1 tambah 5 bahagi 2, titik tengah. Y dia adalah 6 tambah 2. Y untuk D, kalau cikgu terlalu laju, cikgu risau pula. Y untuk D dan Y untuk B. Jadi 6 tambah 2 bahagi 2. Dapat berapa ni? Titik tengah M. 4 bahagi 2, 2. 8 bahagi 2, 4. Okay, so easy. Semua boleh follow. Sekarang kita akan cari C. M kita dah dapat, 2, 4. Siapa tak boleh follow bagi tahu cepat-cepat. Okay, boleh cari C. Kita tak tahu C apa, katalah kita letak X dengan Y sebagai koordinat C tu. Jadi titik tengah antara A dan C kita dah tahu. Kita guna formula titik tengah lagi. Okay. Jadi untuk cari C tadi, kalau kita nak cari titik tengah untuk koordinat C X dia. Kita guna formula M juga untuk C. Kita akan ambil negatif 3 untuk X tambah X bahagi 2 mesti sama dengan M di sini. Okay, koordinat X tu 2. Negatif 3 dengan X. Boleh Cikgu tanda macam tu nampak? Negatif 3 tambah X bahagi 2 mesti sama dengan 2. Jadi X sama dengan 4 tambah 3, X sama dengan 7. Boleh tak? 2 darab 2, 4. Kemudian negatif 3 pindah ke kanan, 4 tambah 3, 7. Okey. Baik, seterusnya untuk cari Y pula. Untuk cari Y pula. Yang ni Y dia. 0, Y dapat 4 koordinat dia. Okey, 0, Y dapat 4. Maksudnya
Y yang pertama 0 tambah Y bahagi 2, jawapan dia titik tengah adalah 4. So Y sama dengan 8. Okay? So kita jawablah koordinat C sama dengan 7, 8. Boleh tak? Okay? Boleh follow setakat ni? Nampak dia dah guna titik tengah. Jihang. Okay, Jihang bagus. Boleh follow. Kayen, boleh follow tak? Zichiu, Xiao En, Kiasen, Tiffany, Wei Fen, Lisin. Okay, very good. Soalan B. Soalan B cepat sikit. Kita nak habis cepat ni. Cikgu ada kelas lagi. Soalan B. Alright. Nisbah ABM. ABM kepada luas segi 4 selari ABCD. Soalan sama macam tadi. Kamu boleh buat tak? Nisbah yang pertama sebab dia mau nisbah. So kena cari luas ABM dulu. Sama dengan berapa. Kemudian kamu cari luas ABCD guna formula sama dengan berapa. Katalah ini kamu dapat P, sini kamu dapat Q. Jadi dia nak nisbah. Jawablah nisbah. Jawapan kamu tadi kamu dapat P tu nisbahkan dengan Q. Dan jangan lupa permudahkan. Boleh? Macam tu? Boleh cikgu tinggalkan macam ni. Kamu cari luas ABM. Sebab dia nak nisbah, kemudian cari luas segi 4 selari. Ambil semualah 4 titik tu. Ambil titik yang betul, yang luar tau. A, B, C, D. Okay. Kemudian darab dengan A, B, sekejap. Yang pertama tadi. Sebenarnya tak cari pun kita boleh tahu. ABM, dia sama tak saiz dengan ADM? Sama tak luas dia? Tak cari pun boleh tahu dah ni. Baru cik perasan. Okey, ni ABM. Dia sama tak dengan yang kedua ke atas tu? Sama kan? Dia sama dengan yang ketiga ke atas ni sebab segi 4 selari. Betul tak? Dan dia sama dengan yang keempat ni. Sebab ia adalah segi 4 selari. Is that? Sama. So nisbah dia adalah 1 nisbah 4. Okay. Segi 4 selari. Okay, soalan 3. Soalan 3 cikgu prepare banyak ruang. Okay, cikgu guide saja sebab cikgu dah ada kelas kejap lagi. Kena set up. Dalam rajah, ABCD adalah sebuah segi 4 selari dan bucu-bucu ABCD dibagi ada K. Tengok, dia ada K. Cari luas ABC, so cikgu rasa ni tak ada masalah. Cari luas. A dah ada koordinat, B dah ada koordinat, C pun dah ada koordinat. So kamu akan dapat luas ni. Okay. Cari nilai K jika luas ABCD sama dengan luas ABC. Maksudnya kita akan cari luas yang kedua pula. Kita akan cari luas ACD. ACD ni luas yang kedua. Jadi kita katakan luas yang kedua itu sama dengan luas yang pertama. Dalam ni luas yang kedua ada K. Jadi kita dah dapat jawapan tadi. Samakan aja. Okey, itu untuk soalan B. Boleh? Faham tak? Bermula follow, cari luas yang A. Kemudian nak cari nilai K. Faham Cari luas yang kedua ni, dalam tu ada sebutan K. Kita samakan dengan luas yang pertama. Okey, semua orang faham. Soalan C. Koordinat E. Jika ACBE adalah sebuah segi 4 selari. Kalau dia segi 4 selari, nak cari E. E apa pula tu? Kat mana E? ACBE. ACBE. Oh. Kalau ACBE segi 4 selari, kamu punya imajinasi kena tajam kat situ. ACBE, kita jangkakan dia akan ada kat sini. Alright. Boleh? Boleh kan? Kalau dia segi 4 selari, kamu kena faham. Panjang C pergi B
Okay. C pergi B mesti sama dengan A pergi E. Lagi satu, titik tengah tu sama. Titik tengah kat sini, di soalan macam tadi. Kamu boleh juga guna, bila kita buat perpenjuru, dia berkongsi titik tengah yang sama. So boleh cari titik tengah itu dulu. Katakan titik tengah ini cikgu letak apa yang tak ada M. Okay, kamu boleh cari titik E. Macam soalan tadi Kamu buat ini. Okay, cari dulu titik M, titik tengah M. Kemudian daripada titik tengah itu, baru kita cari titik E. Okay, kena praktis buat tau. Nanti cikgu tinggalkan kamu dengan ni, kamu buat sendiri. Okay, mungkin tak termasuk dalam latihan. Mungkin tak termasuk dalam latihan. So, kamu buat sendiri, okay? Luas segi 4 selari ACBE. So ACBE dia nak yang betul. Kita dah ada luas yang pertama tadi. Darab je lah 2. Dia sebab luas yang sama. Okay, soalan D. Kalau nak cari luas segi 4 selari, ambil luas ABC tadi yang pertama, soalan A. Daripada soalan A, kamu darab aja dengan 2. Sebab bahagian atas tu mesti sama dengan bahagian bawah. Ia adalah segi 4 selari. Potong 2. Okey? Jadi soalan ni kena faham banyak istilah. Segi 4 selari macam mana. Titik tengah dia share titik tengah untuk perpenjuru. Okey Baik. Cikgu dah agak lewat ni. Untuk hari ni, itu dia latihan yang cikgu nak kamu buat. Agak banyak sebab kita akan jumpa balik hari minggu depan. Kan? Hari Selasa baru kita jumpa balik. So kamu buat 1, 3, 8, 9, 10. Buat semua latihan ni sebab ini dah termasuk dengan penyelesaian masalah. Okay, 7.3. Ada problem nak bincang, bagi tahu cikgu sebab cikgu dapati kelas 4 AK jarang nak bagi tahu apa soalan yang tak dapat. Tak dapat siapa-siapa je PM cikgu. Okay, supaya kita boleh bincang dalam kelas yang akan datang. Boleh okay? Ada soalan nak tanya tak? Ada. So buat latihan ni cikgu rasa kita boleh bersurai dululah. Kalau tak ada soalan, okay boleh say goodbye dengan kawan-kawan. Say thank you and then boleh leave the class. Okay, terima kasih sebab join cikgu pagi ni. Bye semua. Okay, sama-sama. Music.